Okay, Assalamualaikum. Okay, Puan Sheila. Dengar ada iklan anak. Dengar tak suara saya? Jelas tak? Slow. Tapi dengar lah. Macam ni dengar? Dengar. Yang lain boleh dengar tak suara saya? Assalamualaikum. Puan Jamila tak dengar ke? Siapa yang masuk boleh mute dulu. Kecuali host lah. Sorry dengar suara iklan anak sekejap ya. Tak apalah, suara anak tu biasalah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Boleh, clear. Boleh ya? Clear? Ambil buku dulu. Okey. Okay, Assalamualaikum kepada semua. Kita ada berapa orang ni Sa'i? Kita ada 8. 8. Tapi kita terpaksa teruskan ya? Sa'i? Kita teruskan je. Okay, kita teruskan saja ya. Okey, kepada yang baru join, pertama kali join program kita pada hari ini, kita sebenarnya daripada grup public lah, daripada aktiviti anak-anak. Saya sebagai admin Sheila dan Puan Sa'i, occupational therapist. Okey, kita grup ni untuk support group ataupun circle untuk support ibu-ibu yang di rumah untuk buat aktiviti bersama anak-anak. Okey, jadi ini adalah program kedua kita, iaitu tips berkesan rancang aktiviti anak. Okey, saya teruskan dengan Puan Sa'i dululah ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, actually yang daftar dekat grup dekat dengan 60 orang Alhamdulillah, dan Puan Sheila dah blast message dengan email kepada semua. Tapi tak apalah, saya akan start je sebab saya pun dah schedulekan meeting ni pada waktu dan yang saya dah tetapkan lah. Okay, saya start screen sharing. Saya dah sediakan satu slide. Semua dah makan? Semua dah makan ke? Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Pada hari ini saya sediakan tajuk tips berkesan untuk rancang aktiviti anak. Kenapa saya cakap berancang je dulu? Sebab kita kena rancang dulu. Sebenarnya tak ada benda yang berlaku spontaneously lah. Okay, sebab kita nak bagi benda tu berkesan, kita kena ada something yang orang kata planning lah. Okay. Saya lupa nak kenalkan diri, nama saya Nur Saida Nafisa Badici Abdullah dan saya adalah occupational therapist. Tapi nama saya adalah seorang ibu lah.
Saya adalah seorang ibu kepada 3 orang anak dan buat masa ni bekerja dari rumah. Sebelum ni saya bekerja sebagai clinical instructor dan juga locum occupational therapist. Sekarang saya dah mula melakukan projek locum yang baru dekat center dekat kat mana? Alustar. Saya dekat Alustar. Saya sebenarnya kita sebagai parents, kita sebenarnya bukan tak nak buat aktiviti dekat anak, tapi kadang-kadang kita rasa macam mana kita nak buat aktiviti untuk anak kita yang mana aktiviti tu boleh bagi kesan yang bagus untuk anak kita. Saya anggap dalam ni 0 hingga 6 bulan lah anak-anak masing-masing kan. 0 hingga 6 bulan pula, 0 hingga 6 tahun. Okay. Sebab apa saya lebih suka kepada 0 hingga 6 tahun ni? Dia dipanggil golden age lah, golden age kepada anak-anak. Okay. Sebab saya ada latar belakang occupational therapy. Tak dengar. Sheila dengar tak? Puan Sheila dengar tak? Betul ke tak dengar? Puan Sheila? Saya dengar jelas tak Dengar jelas. Puan Syaz mungkin boleh tengok kat setting audio. Setting audio dekat situ tengok dekat area dia tulis mic. Mic dengan apa? Mic, ni. Mikrofon ke, speaker ke, tengok kat situ audio setting. Check audio setting. So kita samalah, kita parent, kita juga jaga anak dekat rumah. Lepas tu ada yang work from home. Suri rumah pun adalah orang yang work from home, kerja dari rumah. Cuma suri rumah ni macam orang cakap lah, gaji buta pun tak ada, gaji apa pun tak ada kan. Cuma orang yang work from home dia ada gaji lah, dia ada time frame dia. Cuma dia ada dia punya flexibility hours, tapi tak bermakna dia tak bekerja. Dia ada banyak kerja rumah untuk diselesaikan juga. So kalau mother end up out of father lah, mother end up dengan banyaknya kerja rumah dan tak tahu macam mana kita nak blendkan antara kerja rumah kita dengan aktiviti bersama anak-anak. That's why kita rasa macam sangat exhausted dalam kita nak untuk balancekan itu. Tapi saya suka satu buku ni. Actually nama buku ni Suri Rumah Profesional, tapi Suri Rumah Profesional pun bukan bermakna tak boleh dibaca oleh suri rumah yang separuh masa. Dalam buku ni ada banyak sangat input-input yang orang kata sangat bagus yang boleh jadi motivate kita lah. Okay. Tapi saya tak gunalah buku ni dalam slide ni. Saya akan cerita pasal occupational therapy punya approach lah, sebab saya selalu deal dengan activity analysis. Okay. Okay, kita pergi kepada ni. Saya buat slide ni lawa-lawa nak bagi apa? Tak mengantuk lah korang ni. Tapi kita buat sekejap je. Kenapa dia tak boleh ni? Okay, lambat sikit. Okay, apa itu aktiviti? Menurut dictionary lah, sebab kalau occupational therapy dia ada 2 maksud lah. Aktiviti ni dia khusus, dia lebih orang kata superficial. Kami gunakan occupation lah. Kami gunakan occupation as kita orang punya term. Tapi kalau aktiviti ni lebih orang kata broad lah. Orang biasa pun faham. Iaitu keadaan di mana seseorang dalam keadaan sedang aktif, tingkah laku ataupun aksi yang sewaktu dengannya lah. Macam kita buat sekarang adalah aktiviti mana kita tengah aktif. Okay. Ini senang je. Saya nak hide ni. Tak nampak slide lah Puan. Sheila nampak slide tak? Saya tanya Puan Sheila. Siapa yang nampak slide? Tolong jawab kat saya. Nampak? Okey. Kenapa tak nampak ya? Cuba godek-godek dekat setting. Cuba tengok dekat setting, okey? Alright.
Tak nampak situ ni. Macam mana saya nak ni? Minimize benda ni. Hide. Right. Nanti Puan Sheila tolong tengok dekat saya, chat-chat yang berkaitan. Okey. Apa pentingnya aktiviti ni dekat anak kita dengan diri kita sendiri? Kita as parent masih perlu juga untuk ada jadual aktiviti anak. Sebab apa? Sebab kita nak anak kita belajar kemahiran baru. Kita nak anak kita membina imajinasi mengikut keadaan umur dia lah. Lepas tu dengan aktiviti juga anak kita boleh membina keyakinan diri, kurang masa skrin. Yang ni saya rasa impian semua orang yang sekarang lah. Bagi saya nak anak saya adalah less screen time. Bukan makna tak ada screen time, tapi less screen time. Dan ibu bapa kurang stres. Sebab kalau kita ikutkan, sebenarnya anak yang tidak dirutinkan lebih menstreskan ibu bapa dia berbanding anak yang dah dirutinkan ataupun anak yang ada benda yang dia boleh buat. Sebab anak ni dia perlu dalam keadaan aktif. Sebab dia belajar macam-macam kan. Macam budak lelaki dia suka lompat-lompat, budak perempuan apa dia suka menyanyi, dia suka melukis. Banyak benda yang kalau kita tak sediakan untuk mereka, kita tak sediakan untuk mereka, kita pun akan stres sebab dia orang akan tantrum kan. So kita tak nak anak kita tantrum. Kita tak nak anak kita berada dalam keadaan tantrum. So kalau kita nak kurangkan stres, kita perlu ada aktiviti untuk anak kita. Kalau kita selalu bagi anak kita banyak screen time, memang kita awal ni kita akan kurang stres. Tapi masalah dia adalah anak kita cepat nak tantrum. Sebab dia tumpu pada satu sensori saja. Dia tumpu kepada visual, dua sensori saja. Visual dan juga audio. Visual dan auditory. So anak kita tak develop sensori yang lain. Sebab dia hanya tengok TV saja. Tengok TV, tengok recording. Saya tak nampak slide tapi nampak Puan share folder sahaja. Saya pun tak tahu. Orang lain nampak. Tak apa, dengar dulu. Nanti kita share video ni. Alright. Kenapa tak nampak Kenapa ya? Saya pun tak tahu. Saya punya technician tak ada ni. Sekejap. Bukan tu. Sini. Macam ni nampak tak? Kalau saya just tak macam ni nampak tak? Saya pun nampak muka Sai je. Kenapa ya? Minggu lepas okey je. Salah kat mana? Sekejap saya cuba buka file. Share. Patutlah. Okey. Tengok nampak tak? Nampak tak? Nampak tak ni? Tak nampak tak? Nampak. Dah nampak dah? Saya silap tekan tadi. Dah? Okey dah Sai. Okey, thank you. Rupa-rupanya sebab saya salah tekan kot. Share computer sound, optimize screen sharing for video clip. Apa benda ni? Tak apalah. Okey. Sebelum kita nak buat free share aktiviti anak, kita kena ada matlamat dulu. Macam cikgu lah, macam saya. Saya occupational therapy kan, selalunya ada long term aim dengan short term aim. Tapi tak adalah sedetail macam tu. Ada juga cikgu kan, dia ada rancangan pembelajaran harian ke, RPH. Macam kita parents kan perlu ada satu roughly yang orang kata kita nampak lah apa yang kita nak anak kita. Tapi kalau saya akan suggestkan untuk berpandukan perkembangan anak ataupun developmentally appropriate. Yang mana kita boleh buat benda tu secara spesifik, boleh diukur
boleh dicapai, relevan dengan keadaan anak dan juga ada spesifik masa yang kita tetapkan. Okey. Contoh anak kita dah 2 tahun kan. Siapa ada anak 2 tahun masih on pampers? Ramai. Macam saya dulu pun. Okey, kalau ikut perkembangan 2 tahun dia dah boleh start toilet training. Bukanlah diapers free. Tapi kalau kita tengok anak kita belum bersedia, kita boleh lambatkan sikit. Kita tengok dia belum faham, belum boleh bagi tahu needs dia, dia nak pergi, dia nak suruh kita cebok dia ke apa kan. So kita tahu okey lepas ni kita akan mungkin 2 tahun setengah lah kita akan buat toilet training. Okey, macam kita nak wean off baby kan. So 2 tahun. Sebelum kita nak 2 tahun tu wean off, bagi BF mom lah, 3 bulan sebelum tu dia dah planning dah apa dia nak cakap dekat anak dia dan sebagainya sebenarnya. Kita nak be ready dengan kita nak anak dengan parents tu ready. Okey, sama macam contoh anak dia 5 bulan, dia dah risau kenapa anak dia, contohnya 5 bulan anak dia belum merangkak. So dia kata macam, kenapa anak saya belum merangkak ya? Tapi padahal anak dia baru 6 bulan. So macam mana kita nak anak kita tahu dia belum mentally appropriate ni. Actually dekat record perkembangan anak-anak dah ada. Lagi satu dekat sini saya ada, siapa yang dapat handwriting notes hari tu, saya dah ada sharing perkembangan anak tau. Contoh dia mana folder saya tadi? Nampak tak yang ni? Saya ada bagi ni dekat, kalau siapa yang dah buka handwriting hari tu lah. Kalau siapa yang belum buka lagi, tak apa. Ini adalah KKM punya. Nampak tak? Kementerian Pendidikan Malaysia punya ni. Boleh tak? Reply saya. Sekejap nak tengok. Tak nampak Zai? Tak nampak. Nampak dah tak nampak. So saya salah setting. Tak apa, saya tengah belajar benda ni. Sekejap. Hari tu masa saya tengah masuk kelas marketing genius lah saya masuk kan. Macam tu jugalah. Puan tak nampak, bukan saya lah, saya peserta je. Lupa tekan. Okey. Ni nampak dah. Senarai semak. Nampak tak? Okey, dah nampak Zai. Okey, yang ni sangat penting untuk kita supaya kita tak gelabah kalau anak kita 3 tahun belum boleh baca ke, ataupun 3 tahun tak menulis dengan baik ke, ataupun kita tak adalah gelabah kalau anak kita tak sampai tu certain age lah dia ni. Tapi kalau kita tengok anak kita dah lewat kan, so kita boleh make something yang orang kata lepas ni saya nak rangsang anak untuk benda-benda ni, ataupun kita kena pergi jumpa dengan, boleh saya email ni? Boleh. Cuma slide saya tak akan share lah, saya akan share benda ni senarai semak perkembangan. Okey, yang ni memang KKM punya. Okey, cuba kita tengok satu contoh. Semua orang ni kalangan umur berapa anak dia? Kalau saya 6, 4, 1. Okey. Saya 11 bulan. Anak awak 11 bulan, kecil lagi. Anak ada satu je, seorang je anak. Okey, 6 bulan, 25 tahun. Okey, saya cakap daripada ni. Actually perkembangan kalau belum tahu lagi ada banyak sebenarnya. Motor kasar, motor halus, penglihatan, pendengaran, pertuturan dan bahasa, personal social, kognitif. Tengok banyak kan? Okey. Dari situlah kita boleh macam, contoh anak awak 6 bulan. Anak awak 6 bulan, dia dekat mana? Sepatutnya dia dekat, ni berapa? 3 bulan? 6 bulan. Meniarap dan menelentang. Maksudnya, ni adalah umur yang dia dah boleh meniarap dan menelentang. Kalau tak boleh lagi, belum bermakna lambat lagi. Cumanya dalam typical age, dia dah boleh sepatutnya meniarap dan melentang. Duduk dengan bantuan.
Duduk dengan bantuan ni maksud dia, dia duduk, kita boleh letak bantal-bantal tepi-tepi dia kan. Itu dah duduk dengan bantuan lah. Sekejap. Boleh menggenggam objek. Fokus kepada objek statik. Permainan bayi seperti rattle. Kan dah ada idea. Saya, anak saya 6 bulan, saya boleh rangsang bayi saya dengan rattle. Boleh rattle. Rattle tu tahu kan, yang mainan bunyi-bunyi tu. Memerhati dan mengikut pergerakan objek. Maksudnya mata dia tu, dia boleh menggerakkan anak mata dia dan ikut pergerakan objek. Boleh mencapai objek. Tangan dia akan mula fine motor dia macam penglihatan dia banyak berkaitan dengan fine motor lah. Boleh mencapai objek. Pendengaran dia menoleh kepada bunyi, menunjukkan reaksi. Ada boleh baca lah kat sini lah. Dah boleh mula menyebut berulang kali pa, ma, menghasilkan bunyi, ketawa dan bunyi tidak bermakna. Maksud bunyi tak bermakna ni, bunyi tu meaningless. Yelah, meaningless tak bermakna. Maksudnya dia tak ada orang kata spesifik maksud, tapi dia buat bunyi. Dah boleh main cikucak. So parent yang 6 bulan dah tahu dah nak rancang aktiviti apa dekat anak dia. Kena main cikucak dengan anak dia. Maksudnya dia dalam kognitif tau, dalam pemikiran. Macam ni dalam bila kita tutup mata, kita buka kan. Dia tengok mak dia tak ada. Baby masa tu dia tak tahu lagi yang mak dia ada ke tak ada. Kalau tutup mata kita tak ada lah. Dia tak berapa tahu kan. Tapi kita buka. Anak kita pun gelak-gelak kan. Anak kita macam faham. Maksudnya anak kita developmentally appropriately betul lah. Bermain dengan ibu jari. Orang kata kata makan ibu jari tu nak dapat adik tu kan. Itu maknanya dia bijak tu. Kognitif dia bijak. Maksudnya dah developmentally appropriate. Okay, contoh lain lah. 4 tahun lah. Kita tengok 4 tahun pula. Yang ni saya akan bagilah benda ni. 36 bulan dengan 47 bulan kan. Okay, ni 3 tahun. 4 tahun. Lompat dengan sebelah kaki setempat. Okay. Kalau fikir kita boleh main apa? Boleh main tenteng. Tenteng. Kalau Kelantan dia panggil dekcok. Alamak, apa benda ni? Remeni apa? Aduh. Macam-macam. Sekejap. Nampak ke? Sekejap kat mana saya tadi? Nampak. Okeylah, itulah contoh dia. Tak apa, saya akan share benda tu. Baik Zoom lah macam-macam. Okey. Nampak tak slide? Tolong komen. Slide. Nampak. Okey, dah. Thank you. Thank you Puan Nur Jamila. Okey, bila kita dah tetapkan matlamat kita dah tahu, kita dah nampak macam untuk seminggu ni kita dah tahu kita nak main apa dengan anak kita. Sebenarnya tak adalah sepanjang masa kita kena main dengan anak kita. Faham tak? Dia ada masa dia free play, ada masa dia main dengan kita. So barulah kita boleh buat kerja kan. Of course lah kita nak buat kerja. Dan ada juga kita nak fulfill apa kita punya aim dekat anak kita. Kita nak anak kita dapat apa. So kalau kita expect terlalu tinggi, 3 tahun dah boleh baca, benda tu terlalu tinggi untuk dia. Kita buat ikut level dia. Tak bermakna kita tak kenalkan ABC ke apa, tak. Tapi kita tak paksa lah, maksudnya A, B, C sambil main-main. Kita tak rasa stres untuk capai benda tu. Kalau anak kita nampak kelewatan, kita perlu pergi berjumpa dengan pakar. Okay? Sebab itulah kita kena ada developmentally appropriate aim. Okay, then kita orang kata if we fail to plan, we plan to fail. Also sama jugalah macam ni. Saya pun saya cakap ke diri sendiri sebab bagi saya share
Sebab saya nak ingatkan diri saya sendiri juga. Kita kena rancang dahulu apa yang kita nak bagi kat anak kita. Sama macam anak kita pergi sekolah, cikgu dah rancang apa benda dia nak bagi dekat anak murid dia. Kita dekat rumah secara fleksibelnya apa yang kita nak bagi dekat anak kita, aktiviti apa. Kan tadi dah tengok kan developmentally apa benda yang anak kita kena achieve. Dan aktiviti apa, bahan apa yang kita perlukan, adakah permainan atau aktiviti itu memerlukan bahan ataupun tak. Kalau memerlukan bahan, apa bahan dia? Kena beli ke ataupun bahan yang ada kat rumah ke? Sebenarnya tak ada macam saya occupational therapist. Saya just guna apa? Kadang-kadang saya guna bahan yang ada sahaja dekat rumah. Ada benda saya beli. Ada benda saya beli, ada benda saya guna bahan kat rumah. Tak salah pun nak beli mainan. Yang penting kita tahu kenapa kita beli mainan tu. Ruang kat mana kita nak guna. Contohlah kita nak buat messy play. Messy play ni sangat bagus untuk sensory. Sensory anak-anak dari segi taktil, proprioceptive. Lepas tu juga bila contoh dia buat, contohnya dia main chop-chop kertas kan. Chop-chop guna warna air. Warna air tu pun dah sensory dari segi contohnya ibu jari dia tu kena cat ataupun tangan dia kena cat. Cat tu kan lembik. Lembik tu adalah sensory taktil kat dia. Lepas tu kita chop. Kita chop tu adalah proprioceptive. Tu adalah contoh dia lah. Lepas tu kita boleh bila dia selalu main dengan thumb dia, dia punya ibu jari, dia boleh kuatkan otot jari ibu jari. Bila ibu jari ni adalah satu daripada orang kata kalau ada ibu jari, semua jari ni boleh bergerak. Kalau tak ada ibu jari, cuba bayangkan. Nak buat apa pun tak boleh. So, kita dah boleh, sebenarnya tu pun kita dah readykan dia untuk handwriting sebenarnya, menulis kan kalau perasan. Tapi kita buat apa? Kita buat chop painting. Macam tu, finger paint. Kat mana? Kalau messy, kita kena fikirlah kat mana kita nak buat. Kalau kita, contohlah kalau kita tak rancang, kita tak fikir pun kita nak buat kat mana. Cuba bayangkan macam mana jadi rumah kita. Tak payah bayang lah. Tak tahulah macam mana kan kita nak. Yang penting benda tu manageable lah. Manageable. Kan? Kalau saya akan buat kat porch ataupun balcony ke. Kat mana-mana yang orang kata senang nak cuci. Kalau contoh saya nak main gandum ke. Saya nak main garam ke. Saya nak main tanah ke. Kan? Kita akan buat kat tempat yang manageable untuk kita kemas dengan cepat. Kalau ruang tu kat mana? Kita boleh spesifik lah. Tak semestinya ada bilik belajar. Tapi mungkin dekat mana-mana yang kita rasa sesuai untuk anak kita. So kita dah boleh macam kita dah boleh orang kata dah letak dalam kepala kita main ni sepah ni. Main ni sepah tak apa. Macam mana kita nak deal. Ataupun main ni dekat tempat ni, dekat area depan, dekat dalam bilik. So bilik tu lebih senang diuruskan. Ataupun kena pergi taman. Sekarang PKPB susahlah nak pergi taman. Kan? Saya memang plan nak buat taman dekat rumah ni. Taman dekat rumah. Okey, buat rutin rancang, buat rutin terancang. Okey. Supaya kita tak kalut, kita boleh jadikan panduan. Tapi rutin ni tak semestinya kita kata perlu rigid. Tak Dia macam kita boleh, apa beza jadual dengan rutin? Rutin ni dia, kalau jadual ni spesifik ada masa-masa. Rutin ni tak semestinya. Tapi rutin ni yang macam kita bangun pagi kita buat apa? Ikutlah buat apa pun kan. Bangun pagi contohnya saya bangun pukul 4 pagi contoh. Saya akan mungkin saya akan pergi tandas dulu, bersihkan diri saya dulu. Sama dengan anak kita. Bila anak kita bangun, kita dah tahu dah apa kita nak dia buat apa. Makan dulu ke, mandi dulu ke. And let's go on sampailah anak kita tidur balik. Kalau saya prefer anak tidur awal lah. 9. Supaya saya boleh bangun awal. Tu saya punya perancangan lah. Saya akan bangun awal daripada anak saya. Tapi depend kepada semua parent. Macam mana parent nak buat rutin tu. Dia tak rigid tapi nampak tersusun. So parent tak gelabah, tak pening kepala nak uruskan anak. Kan? Alright.
Jenis aktiviti. Sekejap saya nak tekan. Ada soalan tak? Saya laju sebab nak buat sejam je. Okey. Ni nampak? Boleh nampak jelas. Okey. Pertama as kita orang Islam lah. Of course, saya tak tahulah ada yang bukan Islam ke kat sini. Saya rasa tak ada lah. Kita nak plan lah. Maksudnya anak kita yang bawah 6 tahun belum diwajibkan untuk solat kan. Tapi tak mana kita tak kenalkan aktiviti keagamaan lah. Contoh yang kita tahulah solat. In fact anak kita pun terlibat lah masa kita solat kan. Dia akan ikut kita. Macam setahun pun dah pandai tonggang-tonggeng kan untuk nak sujud. Nak rokok tak reti. So dia sujud lah. Dia sujud terus. Sebab orang kata memang tanggungjawab kita kan sebagai parent Muslim untuk menanam benih-benih keagamaan dekat anak kita kan. Tapi saya bukan ustazah lah. Benda tu boleh follow Ustazah Isfadiah ke. Banyak lah sekarang ni kan. Saya banyak baca Ustazah Isfadiah. Ada juga yang parent-parent yang macam Quranic parenting. Ada jugalah yang lain-lain kan. Saya rasa macam mantapnya. Tapi saya buat ikut yang saya mampu je lah. Okay, at least kita ingatlah kenapa Allah bagi kita anak tu kan. Allah kita bagi anak sebagai amanah untuk kita kenalkan dengan Islam, dengan iman dan sebagainya kan. Kedua, aktiviti untuk menjaga diri sendiri. Ini OT punya istilah lah. ADL, kami punya istilah Activity of Daily Living. Kalau anak 6 bulan tak nampak lagi ADL apa nak buat. Tapi kalau anak kita dah masuk ke, sekejap saya tengok list. Dia kata nak pergi dulu. Kami OT, kami akan check anak ADL anak-anak lah. Okay, start. Start pada 4 bulan. 4 bulan. Okay. Wave bye-bye. Okay, saya cerita pasal yang ni lah. Start pada 8 bulan sebenarnya anak kita sudah boleh untuk minum dalam cawan. Drink from cup. Tapi saya tak tahu dia masuk ke tak. Aduh. Tak apa, kita teruskan dululah Kak I. Tak, dia sebab dia tekan stop. Tak apalah, nanti kita fikirkan cara yang lagi bagus untuk buat ni. Nanti kami ada satu borang feedback. Anda boleh bagi feedback kat situlah. Kat situ. Okay. Saya start semula. Waiting room participant. Kak I perlukan masa saya. Ada lagi tak Mat? Tak ada dah kan? Okay, saya nak sambung tadi. Saya nak sambung dalam 20 minit je lagi. 10 minit je lagi sebab 10 minit mungkin boleh sembang lah. Pukul pula. Contoh, anak kita dah berapa bulan? 8 bulan, dia sepatutnya dah boleh drink from cup. Sebenarnya kita dah boleh latih anak kita tak guna botol. Cumanya mungkinlah selang-seli antara botol dan juga drink from a cup daripada cawan. So kalau kita, ini yang masalah yang selalu berlaku lah bila kita tak dalam lepas 2 tahun kita tak offkan botol, sampai 6 tahun pun dia nak pergi tadika pun nak minum susu dalam botol. Sedangkan daripada usia 8 bulan lagi dia dah boleh minum daripada cawan. Okey, faham tak? Saya cakap ni. Faham tak? Saya nak tengok chat. Kalau tanya saya
Faham? Tak dengarlah suara Sheila. Tak jelas. Tak dengar ya? Oh. Saya di Terengganu ni, jauh. Kejap, saya tak Last tahu. week Saya pun okey. technical This week problem macam ni pula. sebenarnya ni. Ha, Aduh. saya pun technical Faham. problem. Okey lah. Faham. Lepas tu saya bagi contoh yang biasa-biasa selalu jadilah kan. Contoh kan. Seawal 2 tahun dah boleh diapers free. Tapi saya dulu, saya kurang kesedaran. 4 tahun baru diapers free kan kakak Sofia. Tapi bila saya dah macam sebab saya rasa macam tak bersedia. Saya kata bukan anak yang tak bersedia, mak. Saya kata macam nanti nak kena angkat kapet lah, nanti nak kena cuci kalau dia kencing lah dan macam-macam lah. Saya punya mindset sendiri. Saya lambat trainkan dia diapers free. Sampai satu tahap dia tak boleh tak pakai diapers. Dia akan pakai baju nak pakai diapers. Kalau tak pakai baju tak apa, tak pakai diapers. Sampai tahap macam tu kakak. Jadi bila saya tengok macam tu, saya kata macam tak boleh. Saya tak boleh buat macam tu dah. So anak saya yang kedua, Saif, 2 tahun lepas wean off, saya terus ajar dia diapers off. Diaper off. Off diaper. So dalam masa seminggu dia berjaya off diapers. Dia berjaya off diapers. Cumanya adalah terkucil-kucil dalam sebulan. Tapi at least lepas tu kita dah lega dah. Kita dah lega dah. Contoh lagi kan. Anak kita okey. Contoh lain pakai baju sendiri. Pakai baju sendiri mula dengan 20 bulan. Put on t-shirt, put on clothing 20 bulan kan. So mak dah boleh cuba untuk ajar anak untuk sendiri makan. Pakai baju. Mungkin betul tu. Saya edit salah lah tu. Wah, saya silap lah tu kan. Kenapa? Mungkin sebab tadi saya copy paste page tu. So dia sama, saya lupa delete. Okay. Aktiviti fizikal. Okay. Aktiviti fizikal dia perlu sebagai asas kepada anak kita untuk aktiviti belajar. Sebab kalau dia motor kasar, motor halus dia, sensori dia tak proses dengan betul, bukanlah betul, maksudnya dia tak well blending, anak kita mungkin ada masalah untuk beri perhatian, anak kita mungkin ada masalah dalam menulis, dalam membaca. Tapi saya tak boleh nak elaborate lah, benda tu panjang. Benda tu panjang kan. Saya ada elaborate dalam talk yang handwriting minggu lepas. Saya ada elaborate macam tu lah. So, walaupun kita kata kita nak anak kita belajar seawal umur 4 tahun kan, still juga kita tak boleh tinggalkan aktiviti fizikal. Contoh motor kasar, contohnya main seimbangkan badan, main tenteng, main sorok-sorok, main polis entry, main apa lagi? Main-mainan yang kata main baling selipar, main bowling dekat rumah, main lompat-lompat katak. Benda-benda tu sebenarnya bagi sensory input dekat anak kita, dalam masa yang sama improve dia punya motor kasar. Daripada physical activity tu lah kita boleh untuk bina anak kita punya motor coordination. Anak kita boleh smooth dia punya koordinasi. Sebab koordinasi ni kiri kanan depan belakang, kiri kanan atas bawah perlu kalau kita nak menulis, kita nak membaca. Perlu pada benda tu. Kalau baby sebab itulah merangkak sangat penting. Sebab dia adalah orang kata
bila merangkak ni brain, otak kiri dan otak kanan bergerak serentak. Dia boleh bekerja kan. Kalau dia skip bukan makna dia delay ke apa, tapi bila dia skip merangkak, kita perlu rangsang juga menggunakan aktiviti merangkak tu. Merangkak ataupun dia aktiviti macam jumping jack. Jumping jack ni apa Melayu? Lompat bintang. Lompat bintang, aktiviti yang macam berkawat, kiri kanan. Semua tu untuk bantu koordinasi badan anak kita. Sebenarnya lah. So jangan tinggalkan, kalau kita rasa anak kita nak perlukan table task umur 4 tahun, jangan tinggalkan physical task. Because physical task ni dia akan bagi fundamental kepada anak kita untuk buat table task. So macam contohlah, dia bangun pagi kan, bangun pagi anda boleh, macam saya suka main menari dengan anak saya kat rumah, menari. Contohnya menari shark, baby shark. So saya akan buatlah kat anak saya, buat bersama-sama. Sebab ada banyak pergerakan kan dalam situ. Contohnya lagu head, shoulder, knee and toes. Lagu-lagu tu sebenarnya adalah education untuk anak sebenarnya kan. Ada pun lagu-lagu Didi sekarang lah, lagu Didi ke, lagu Omah Hana ke, benda-benda tu sebenarnya kita boleh buat bersama-sama dengan anak kita. Dekat rumah kan, tak ada masalah lah. Dekat rumah, bukan kita zumba dekat tepi jalan ke dengan anak kita kan. At least kita bagi anak kita bergerak. Kita boleh main tenteng, kita boleh main galah panjang, apa lagi kita boleh main ataupun ambil main permainan macam bola, kita boleh main badminton dengan anak kita, pingpong ke. Actually everything yang orang kata pendidikan jasmani kesihatan tu sangat penting sebenarnya untuk bagi anak kita ready untuk duduk, untuk bagi perhatian. Sebab dalam tu ada banyak sensory input dan juga banyak bantu dalam coordination dan sebagainya. Panjang lah, tapi kalau kami ada budak 3 tahun, kami akan check dia. Contohnya terapis lah, tengok dia ada delay kan. Dia check dia, contohnya dia ada masalah speech, tapi kita nampak dia ada masalah sensory. Kita akan tengok macam mana dia menyarap, macam mana dia rolling tau, macam mana dia bergolek-golek dekat lantai. Kita minta dia buat ataupun kita buatlah untuk dia, kita buatkan dia. Kita akan tengok, kita boleh tengok yang dia kadang-kadang merangkak macam kawat tu pun tak reti. Macam kawat tu tak reti, tak tahu macam mana nak gerakkan tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan, tak reti tau. Jadi kita akan train tau benda tu. Walaupun masa kecil dia mungkin ada sikit merangkak ataupun dia merangkak tak lama ke, kami akan buat aktiviti tersebut. Dan alhamdulillah untuk improvekan dia punya brain. So ada boleh buat kat rumah. Okay. Lagi aktiviti pembelajaran yang macam kat sekolah lah. Macam sekarang kan anak saya bawa balik banyak buku. Anda boleh masukkan lah dekat tu kan, macam mana nak buat pukul berapa. Budak ni 1 tahun 4 minit. Kalau anak kita 5 tahun, 20 minit dia boleh sustain maximum attention. Kalau kita 6 tahun, 24 minit. So kita boleh fikirlah kenapa sekolah tadika ke taska dia hanya dalam 30 minit macam tu. So betul lah appropriate to that student. Macam kita lecture, kita dah 20 tahun, kita akan 3 hours lecture. Itu pun dah ada kajian kenapa masa-masa tu diberi. So kita pun boleh apply dekat rumah kita, our schedule, dalam kita punya rutin. Laju sangat ke? Tapi dah tak banyak lah slide saya. Last but not least, grading. Dulu saya belajar educational psychology. Dalam tu kita belajar educational psychology masa master. Kita ada satu orang kata founder dalam ilmu psikologi ni, nama dia Vygotsky. Dia panggil zone of proximal distal. Maksudnya kita bagi ke anak kita tu aktiviti, biarlah aktiviti tu dia boleh capai
Dan juga aktiviti tu ada sedikit mencabar daripada yang sebelum ni. Tengok tahap anak. So, kita kena buat grading. Betul tak yang anak kita boleh, kalau tak boleh achieve kita tengok apa yang perlu kita bantu, perlu tak kita bantu. Contohnya daripada verbal, kita cakap je ataupun kita visual, kita bagi gambar dekat dia ataupun physical prompt, kita ambil tangan dia, kita tolong ataupun yang tu adalah keadaan anak yang tak boleh buat langsung lah. Lepas tu kita akan kurangkan balik grading tu lepas anak kita dah capai sesuatu milestone. Okey? Boleh bayang? Sekejap saya beri contoh. Contoh saya nak ajar anak saya melompat. Anak saya sepatutnya melompat umur, sekejap. Saya kena tengok saya punya kitab lah. Okey, melompat. Jump up. Jump up pada umur 22 bulan. Contohlah, anak saya tak berapa pandai lagi jump up, kan? Mula-mula mungkin saya akan guna trampolin kalau saya ada. Kalau tak ada, saya akan guna tilam. Saya akan jumpkan dia. Saya akan angkat tangan dia dan jump. Saya akan ajar dia jump. Kalau dia dah boleh jump, saya akan biar dia jump. Berapa? 10 kali, 20 kali. Sama jugalah kalau kita ajar anak kita ikra kan. So kita tunjuk dulu. Kita okey, lepas tu kita minta dia memorize. Kita ulang-ulang untuk memorize. So lepas tu kita dah tak tolong kan. Lepas kita buat memorization, kita dah buat orang kata murajaah kan, tasmik lah apalah dengan anak-anak. Baru kita pergi ke cabaran seterusnya. So kita kena tengok grading kat anak kita. Kat mana kita nak, kat mana yang kita perlu bantu, kat mana yang kita dah tak payah bantu dah. Dalam Vygotsky ni dia kata zone of proximal distal, maksudnya senang cerita macam ni lah, proximal yang dekat yang kita. Maksudnya cabaran tu yang cabar sikit je daripada apa keupayaan dia sekarang ke distal. Distal ni cabaran yang lebih besar. Okay. So kita sebagai mak-mak ni mungkinlah kita akan ada macam burn out, kita rasa macam tak konsisten kita nak teruskan aktiviti anak. So that's why lah kita ada group-group yang macam kami buat lah. Puan Sheila buat group ni dan invite saya SOT untuk kita sama-sama ada dalam lingkungan parent yang mempunyai objektif yang sama dan sokong. Tak semestinya apa yang kita plan pada hari ini tu berjalan, betul tak? So kita kena esok pula, atau mungkin ada benda-benda yang mengganggu, kita kena, orang kata replan. So mungkin kita rasa down, kita rasa macam alamak anak aku tak bagi je sama kan. Mungkin ada sebab-sebab dia. So berada dalam grup sokongan adalah penting untuk kekalkan konsistensi. Okay. Dan lepas tu nilai semula. Maksudnya track progress dan tanda apa yang tak dicapai untuk kita replan balik. Okay, last kali. Menyusun dan menjalankan aktiviti boleh jadi nampak sukar tapi boleh dicapai supaya ibu bapa kurang stres dan juga anak gembira. Anak sebenarnya sangat gembira sekiranya kita ada aktiviti dengan dia. Kan selalu kan kalau kita buat apa-apa kan dia akan cakap, dia akan macam contoh anak saya lah panggil, Umi, tengok ni Saif buat apa. Umi, tengok ni kakak siapkan ni. Umi, dia akan selalu panggil nama kita kan. Dia sebenarnya sangat gembira sebab dia boleh jadi bagi perhatian dekat dia. Dan juga kalau kita kurang boleh bagi perhatian dekat dia, dia akan mula tantrum lah. Dia akan sebab nak minta perhatian daripada kita. So bila anak kita penuh dengan jadual, rutin yang mana ada masa main dengan kita, ada masa main sendiri, ada masa dia main dengan orang lain, ada masa dia tidur kan. Tapi anak saya tak tidur siang lah. Ada anak-anak lain tidur siang kan. Tapi anak saya tidur awal. So kita pun kurang stres dan kita dapat buat benda lain. Saya sebenarnya sukalah sebab
pernah tak korang rasa bersalah kalau korang banyak buat benda online? Lepas tu korang rasa alamak anak aku kurang terabai dan sebagainya kan? Cuma saya just bear in mind lah, kita kena ada jadual waktu kita juga as parent. Okay, 8 hingga 5 saya akan buatlah kerja-kerja online saya. 5 ke atas saya tak boleh nak commit dah lah. Sebab saya ada anak untuk kita tengok kan. So kita nak ajar anak kita dan sebagainya. So dari situlah kita pun plan jadual kita, plan jadual anak kita. Supaya kita boleh macam ustazah ni. Anak dia tak adalah sampai tahap ni kan. Tapi at least semua anak dia ni orang kata berjaya. Maksudnya, tapi anak dia rasanya hafal umur dah belas tahun. Jadi lah apa benda matlamat yang kita nak bagi dekat anak kita, kita yang penting jangan lupa putus doa. Yang anak kita menjadi insan yang boleh mendoakan kita setelah anak kita dah meninggal dunia kan. Itu yang paling penting kan. Okay. Last sekali lah. Tak ada ibu bapa yang sempurna, tapi ada ibu bapa yang selalu berusaha. One of it adalah kita belajar. Kita selalu cuba untuk menjadi ibu bapa yang paling baik untuk anak kita. Sama seperti yang Rasulullah SAW anjurkan kan. Apa ni cik? Ni buku apa tadi? Suri Rumah Profesional. Saya tak boleh tanya Puan Sheila lah. Saya dapat dari dia buku ni. Saya sebenarnya banyak je buku-buku yang bagus. Sebab bagi saya kita dululah yang, sebab kita lah yang mencorakkan anak kita kan. So kita dululah yang kena plankan untuk diorang. Bila anak kita dah besar, dia dah bawa diri sendiri. Betul tak? Sedih pula. Bukan sedih, maksudnya kita ibu bapa muda, kita rasa macam sangat susah lah semasa membesarkan anak. Sama juga macam parent kita berusaha untuk besarkan kita dulu. Okay? Saya rasa tu saja saya punya slide. Saya minta maaf atas kekurangan apa yang saya cakap. Dan saya sangat berharap yang apa yang kita yang baik ni semoga Allah bagi ilmu ni berkat. Lepas tu Allah bagi rezeki, bukanlah rezeki duit tapi rezeki yang orang kata dilapangkan hati. Rezeki-rezeki yang bagus daripada Allah SWT. Ujian pun rezeki, tapi kita nak semoga Allah pudarkan ujian kita, tapi Allah bagikan kerahmatan dalam hidup kita. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Puan Sheila untuk penutup sebelum kita off lah. Cuma lepas ni saya nak minta tolong untuk siapa-siapa untuk on video untuk kita bye-bye bersama-sama. Okay? Saya serahkan kepada Puan Sheila. Terima kasih Sai. Saya ni sebenarnya masalah teknikal. Saya tak boleh nak bagi muka saya kat sini. Puan Sheila, tak dengar? Ya, tak dengar. Kat atas ni. Mana anak awak? Mana anak kat atas ni? Tak ada pun. Ni boleh dengar tak? Saya dah menjerit ni. Boleh dengar tak? Tak dengar. Tak dengar juga. Saya dengar. Oh, kenapa saya tak dengar? Sekejap. Saya punya speaker kot sekejap. Yang lain dengar saya dengar dah. Saya kena ubah Dengar. saya punya apa ni? Headphone punya volume. Kan kalau saya menjerit nanti ingat saya marah pula kan. Okey saya. Okey semua dah jelas ya. Okey terima kasih Sai atas perkongsian tu. Mohon maaf lah masalah teknikal daripada pihak saya dan juga Sai. Apa ni? Kejap ya. Saya nak share slide juga sebenarnya. Tapi sebab saya guna laptop lain, jadi kamera dia disable pula. Tak apalah. Okey, Saya tak kenal ni. Okey,
Oh, ni siapa lah? Saya tak boleh nak share lah screen. Tak boleh nak share apa? Oh, tak apalah. Awak Slide. cakap Okey, je lah. saya inform je ya. Okey, so untuk program hari ni banyak sangat technical problem. Saya mohon maaf. Okey, jadi untuk penutup saya nak minta satu sekejap semua kat sini boleh tak bagi Nah, feedback gelapnya. dekat chat ataupun live. Semua ada dalam grup aktiviti anak-anak tak? Ada. Semua kat sini ada. Kalau yang tak ada, saya mohon masuk dalam grup tu sebab saya nak share. Satu pertama sekali adalah borang feedback. Okey, borang feedback untuk program hari ini. Dan yang kedua sekali, untuk semua yang join live hari ini, saya nak bagi gift voucher iaitu voucher buku lah, okey, untuk diskaun sebab saya sebenarnya saya juga adalah ejen sah Mami Happy. Okey, jadi banyak sangat buku yang bermanfaat lah daripada Mami Happy. Tapi voucher ni hanya valid dengan saya lah. Jangan pergi claim dengan HQ pula. Okey, HQ ataupun ejen-ejen yang lain sebab ini adalah hadiah daripada saya sendiri. Okey, untuk yang join pada hari ini sebagai tanda terima kasih lah untuk support grup aktiviti anak-anak ni. Okey, dan semua yang join hari ni semua dapat. Okey, nanti saya akan share dalam grup. Dan kita juga ada satu Facebook group untuk aktiviti anak-anak. Grup tu juga nama grup aktiviti anak-anak. Nanti saya akan invite lah ataupun semua boleh search kot dekat Facebook. Saya tak boleh nak tunjuk sekarang ni. Okay, aktiviti anak-anak juga. So kita boleh chat kat sana lah sebab saya tahu dekat Facebook, WhatsApp ni kadang-kadang space dia besar sikit kan. Okay, tapi kita still ada dekat WhatsApp dan Facebook. Okay, mohon semua join lah. Join ya. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk hari ni? Ataupun apa-apa soalan lah, pertanyaan ke? Yang tak jelas daripada awal ke? Lah itu saya ada yang saya tak kenal tau. Tahu siapa. Tapi tak apalah, kita berkenalan lah nanti. Okey. Nuri, Husna. Kak Husna saya ke ni? Kak Husna mana? Nak tanya? Ada tak? Kalau tak ada, boleh tulis dekat borang feedback lah. Boleh tulis dekat borang feedback. Sebab pun dah pukul 10 kan. Cuma slide tu saya tak dapat. Saya tak bagi. Saya akan bagi video. Zai share borang feedback dekat mana? Saya share dekat awak. Tak adalah nanti. Kita boleh share dekat sini lah kan? Sekejap saya share. Saya share sekarang. Gana Puan Mahirah baru masuk. Saya nak habis lah. Okey, saya ada share dekat chat, ruangan komen. Semua kita isi feedback, borang feedback ni sekarang boleh? Sebab yang isi borang feedback ini sahaja yang dapat voucher daripada saya tu. Ya, saya nak tulislah nama. Siapa ni? Hai Puan Mahirah. Apa khabar? Gana, Puan Mahirah aku 10 dah. Puan Mahirah, Hamzan, Liana, Afifah, Wahida, Fatihah, Aisyah, Puan Jamila. Puan Jamila, terima kasih sentiasa support daripada minggu 1 sampai hari ni. Kalau siapa-siapa yang stres ke apa kan memerlukan kaunseling, puan-puan semua boleh hubungi Puan Mahirah lah. Dia ada center. Nur Center. Saya nak Fatih.
Apa? Sheila. Ya. Ya, ya. Dengar tak? Ya, dengar. Saya dah klik dah kat ni, orang feedback ni. Kenapa macam saya boleh edit Boleh edit. Oh Sheila, saya bagi dekat awak tu sebab awak boleh editor. Sekejap. Sebab nak pilih ni dia jadi macam boleh edit lah. Betul-betul. Saya bagi kat Puan Sheila sebab dia boleh edit sekali. Puan Sheila pergi letak. So macam mana ni? Sekejap, saya lah yang kena bagi. Saya letak yang baru. Nanti letak link baru kan. Sebab orang yang daftar hari ni tak datang kelas. Lepas tu saya tak tahu siapa yang datang, siapa yang tak. I daftar, okay. Yelah, lambat lagi. Kak Tasnim daftar lah. Maksud saya ada berapa orang ni? 65 first time nama. join ya? 65 nama. Tapi yang datang kelas. Tak adalah yang macam yang dengar. Ni lah kita je. So mungkin ada masalah lain lah. Tak dengar ke apa kan tak ada masalah pun. Cuma saya nak tahu feedback daripada orang yang ni lah. Husna first time join, tapi Husna ada dalam grup aktiviti anak-anak tak? Ada. Syaz pun Lambat pula internet saya ni. Husna boleh respon saya tak? Sebab saya punya ni pun dah nak Okay, Oppo F7 saya baca cepat. nama dia Nasuha. Oh, Nasuha. Nasuha tak tukar nama. Ni Vivo ni siapa? Syafa. Siapa Vivo ni? Syafa. Oh ni ke Syafa? Syafa kerja ke hari ni? Okay, terima kasih Husna. Oh Syafa kerja hari ni. Pengorbanan seorang ibu bekerja. Okay, Oppo F7 ni Nasuha. Nasuha dah ada Nasuha. kan? Nasuha ada lagi. Nasuha Siddiq, kawan saya. Okey, saya dah bagi link yang baru. Saya salin jugalah nama yang datang ni kan. Fatihah N. Siapa Fatihah N ni? Tak kenal lah kan? Tak apalah. Berkenalan. Syaz ni kawan baik saya. Okey, Sai, nanti awak bagi link kepada Nasuhanya untuk grup aktiviti anak-anak. Oppo F7 siapa Oppo F7. Bukan Nasuha tadi ke kawan awak? Kawan saya Oppo, seorang lagi Vivo kan. Okay, sorry. Lucu mu tak tukar nama. Aduh, ya Allah. Aduh, mohon maaf lah. Rasanya minggu pertama kita smooth je. Hari ni minggu pertama agak smooth, minggu kedua ni macam tak. Tapi insya-Allah untuk akan datang kita perbaikilah. Ya. Boleh letak dekat bona feedback apa benda yang nak bagi feedback tu kan. Kita ada masa dalam 7 minit lagi. Ada dekat chat. Dia mana Zai? Kat Tasnim tengok dekat chat. Everyone is waiting. Tak nampak. Tak ada. Yang tadi tu. Tak ada Zai. Yang tadi ke? Kenapa tak ada? Link baru tu yang tadi. Tak, nak sekejap. Saya akan bagi link yang betul lah kan saya letakkan dekat everyone in meeting room. Chat, bagian chat. Tak ada, tak keluar. Saya awak forward dekat saya. Saya keluar dah. Oh, sebab saya salah tekan juga. Everyone in waiting room dengan everyone. Aduh ya Allah. Tak apa Zai, tak apa. Okay. Sorry lah ya. Patutlah saya jawab chat tadi, tak ada pun sebenarnya. Okay, supaya kita semua tak lupa, mohon isi sekarang boleh? Nanti claim dengan Puan Sheila. Boleh add kita orang punya Facebook. Saya punya Facebook tahu kan, nombor saya dah. Lepas tu Puan Sheila punya Facebook juga. Saya Sheila Shazwin. Cuma ejaan Puan Sheila ni dia
kena salin sikit lah. Okay. Terima kasih. Saya rasa bila ada macam ni saya macam semangat sikit lah. Bukan apa. Kadang-kadang rasa macam sebab kita mak kan, sebab kita kerja juga dekat rumah. Kadang-kadang kita pun macam kadang-kadang anak kita ada free play je. Play dengan kita tu kurang kan. So bila kita buat sama-sama ni, next week apa pun Sheila kita nak buat demo aktiviti kan? Saya rancang, saya plan lah. Okay, nak tanya kat sini jugalah. Okay, special soalan untuk tim kat sini kan. Okay, kita plan nak tak kita involve aktiviti dengan anak sekali. So mungkin akhir kelas tu kita boleh tunjuklah result yang kita buat aktiviti dengan anak. Contohlah Aktiviti simple sajalah. aktiviti simple saja yang kita sama-sama on video dengan anak kita lah. Okay, kalau Pada kerja, usia anak. kalau masa tu kerja ke tak apalah. Kalau tak kerja duduk kat rumah kita boleh lah. Lagi satu Facebook group tu dah ready. Nanti kita orang share dekat link. Share link. Sebab dekat situ nanti saya akan upload lah. Saya buat dekat Zoom ni sebab saya nak tengok lah ada orang ke tak. Kalau dekat Facebook live ni kita tak tahu berapa orang yang hadir dan sebagainya. So kita tak boleh nak minta feedback. Susah sikit. Nanti kalau bila kita ada group, mungkin kita akan buat Facebook live dekat group tersebut saja. Okey. Husna ni Husna mana? Husna senior saya ke? Bukan. Bukan. Okey. Tak apalah. Okey. Kalau dah ni dah. Pakai baju dulu, pakai baju. Syah tak buka video lah Syah. Siapa yang tengah menumbuk-numbuk tu? Saya masak pagi je tadi. Tengah hari belum masak. Dia ada ini program masakan. Saya masak singgang je pagi ni. Nantilah nak buat yang lain kan. Saya masak singgang ikan dengan ikan goreng. Ya. Kita buat program aktiviti dengan anak tu ada yang nak join tak? Tak jumpa video Sa'i dekat bawah Syaz. Dekat dia tulis start video, stop video tu. Dekat bawah. Wah lain. Dekat belakang, dekat bilik baju. Syaz. Apa? Tak apa. Next week mungkin boleh cadangkan aktiviti yang kita boleh buat bersama-sama, tapi kita tak berkumpul depan-depan lah. Dan pilih anak yang nak join. Tak perlulah semua anak nak join. Nanti kan ada yang tekan laptop, ada yang tu kan. So bolehlah. Umur lah sini. Check umur berapa? Boleh bincang lah umur berapa. Kalau umur setahun ni saya kena buat banyak physical activity. Kalau umur 4 tahun, 6 tahun tu dia boleh ikut arahan. Kita buat yang jenis lain lah. Kita boleh buat more kepada sebenarnya kalau aktiviti pembelajaran semua dah tahu kan. Aktiviti apa yang korang nak daripada macam yang korang tak tahu lagi lah. Macam OT ni kan korang tak tahu kan. So macam bila saya cerita macam main tenteng ke apa kan, korang macam boleh buat kat anak contoh lah. Ada tak yang korang rasa korang nak tahu dari segitu? Macam kalau aktiviti table task yang macam file motor apa? File motor ke? Ataupun aktiviti macam obstacle course dekat rumah ke. Tapi tu saya boleh demo je lah. Anda semua tengok kan. Ataupun kita nak buat finger paint tapi yang kita involve dengan anak-anak yang ramai lah. Ataupun kita nak buat play-doh. Apa? Boleh. Saya nak tanya tak? Tadi saya kata apa aktiviti physical ni dia fundamental physical class. Apa dia tu? Dia
Mana? Table touch tu apa? Touch yang sentuh ke? Touch Table kerja? task. Oh, minta maaf. Task OT kerja. sangat. Aktiviti fizikal ni sebab kita nak bagi ready anak kita untuk task yang melibatkan banyak fokus, kita kena bagi ready dia punya fizikal dulu. Contohnya lah, kalau anak kita dia tak boleh maintain sensory kan, processing dekat otak dia lah contohnya. Tapi sebenarnya anak kita okey je. Cumanya kalau anak yang normal ni, typical ni okey je. Dia akan tak boleh sustain attention dengan lama bila kita buat task yang melibatkan meja. Table task. Macam nulis, membaca kan table task kan. Nak pakai baju pula. Okey lah, dah nak habis dah kita punya talk ni. Sebab Zoom dah bagi masa kat saya, nanti dia akan putus sendiri. So, walaupun kita buat aktiviti banyak guna meja, kita jangan skip aktiviti yang melibatkan pergerakan motor kasar tu. Sebab daripada situlah anak kita belajar untuk koordinasikan tubuh dia, maintain dia punya balance dia.